Jadi antara salah seorang anak murid dia, nama dia Wasil bin Atta. Wasil bin Atta ni alim, anak murid dia yang cerdik. Cerdik. Tetapi apa yang terjadi kepada Wasil bin Atta? Akhirnya sesat. Wasil bin Atta, dia keluar daripada halaqah Hasan al-Basri. Bagal ni binatang yang besarnya lebih besar sikit daripada keldai, bawah sikit daripada kuda. Bagal ni bapak dia kuda, mak dia keldai. Sebab tu kalau tanya, bagal, bapak kamu apa? Kuda. Dia cakap kuat. Mak kamu? Dia cakap sebelahan je, sebab mak dia keldai. Tuan-tuan boleh tengok kat zoo negara. Bagal. Siapa yang suka sebut cakap bagal ni? Piramli, tuan-tuan. Bagal. Itu bagal. Jadi Ibnu Abbas ni ambil bagal Zaid bin Sabit, ditarik, didekatkan kepada Zaid bin Sabit supaya senang dia nak naik bagalnya. Lalu dipimpin bagalnya tersebut. Lalu apa kata Zaid? Tengok tawaduknya Zaid bin Sabit. Dia kata, lepaskan aku wahai anak bapa saudara Rasulullah. Tengok, lepaskan aku, maknanya biar aku buat sendiri, aku naik sendiri. Lepaskan bagal aku wahai Ibnu Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, wahai anak saudara, wahai anak kepada apa dia? Bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Ibnu Abbas yang alim ini, dia menghormati siapa? Menghormati Zaid bin Sabit yang merupakan yang lebih tua daripada dia, yang berilmu, yang ulama. Dan Zaid bin Sabit ni pula dia buat apa? Dia buat apa? Kemudian bila ditanya begitu, kata Ibnu Abbas, beginilah kami diperintahkan untuk berbuat baik kepada para ulama. Nampak hujah saya? Kata Ibnu Abbas, bila Zaid bin Sabit suruh lepaskan bagal dia tu, sebab dia boleh buat sendiri, dia boleh tonggang sendiri, tak perlu nak tolong dia. Apa kata Ibnu Abbas? Kami diajar begini oleh Rasulullah, berbuat baik, berkhidmat kepada para alim ulama. Apa kata Zaid bin Sabit pula? Zaid bin Sabit, dia ambil tangan Ibnu Abbas, diciumnya tangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Lalu dia berkata, beginilah kami diperintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat Nabi kami. Semoga rahmat Allah dan salam dicurahkan kepadanya. Nampak? Dua-dua ni alim, dua-dua ni sahabat Nabi, dan dua-dua ni saling tawaduk, saling hormat menghormati. Satu menyediakan bagal, satu cium tangan sahabat menyediakan bagal. Kita tak tahu siapa yang lebih aula, tetapi kedua-duanya sahabat, kedua-duanya alim, kedua-duanya faqih, kedua-duanya ulama, dalam keadaan merendah diri dia. Tapi kita hari ni, kalau kita rasa ada ilmu sikit, dah tak nampak ulama lain dah. Kita ada PhD sikit, dah tak nampak dah, kan? Tak nampak dah Imam Syafi'i, tak nampak Imam Hanafi, tak nampak Imam Maliki, tak nampak Imam Hambali, tak nampak. Yang kita nampak imam labu-labi je lah. Kita bila alim sikit rasa alim dah. Kita rasa alim, tetapi tak alim pun. Nak dibandingkan Imam Syafi'i, berapa level tingkatan ulama-ulama tu, sampai kepada ulama mujtahidin yang boleh mengeluarkan ijtihad dengan kemampuan yang Allah berikan padanya. Dalam dadanya ada ratusan ribu hadis sampai ke Nabi sanad-sanadnya. Satu hadis tu daripada Rasulullah. Hadis ni daripada Rasulullah. Nak ceritanya macam tu ada 2 ke 300 ribu hadis dalam dada imam-imam mujtahidin, seperti Imam Asy-Syafi'i dibandingkan dengan kita. Jadi secara ilmiahnya, kalau kita nak argue, kita nak buat argumentation, kita nak pertikaikan, nak berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i punya pendapat, maka bagi saya lah, kita kena level ilmu kita macam Imam Syafi'i, barulah kita boleh buat komentar kepada Imam Asy-Syafi'i. Macam kita lah, kita buat PhD dan kita ada advisor kita mestilah ada doctorate, mesti ada PhD. Kita ni pelajar dia nak ambil PhD, dan bila dalam viva, orang Arab panggil munakasyah, dalam keadaan kita dah habis kita punya
tesis pun kita dah habis tulis, kita dah approve, dah dapat approve, reading approval, and then kita nak pergi munakasha ataupun kita nak viva. So viva universiti ni ada internal dalam universiti daripada mana-mana examiner ataupun mana-mana pensyarah daripada jabatan sesuai dengan kita punya, bukan kita punya advisor kita, dia tolong kita dalam kita punya menyiapkan PhD kita punya tesis saja. Tapi dia pensyarah luar. Kemudian ada outsider, pensyarah daripada industri luar, nak bagi kukuhnya kita punya viva. Viva pun kita membentangkan tajuk kita, kita punya method, kita punya research kita punya finding kita. Jadi dalam kita berhujah ni sahabat-sahabat, berhujah untuk mempertahankan hujah kita ni pelajar. Tetapi yang sebagai orang yang viva kita itu, yang munakish bahasa Arab, dalam munakasha atau viva kita itu, orang yang memang dia dah sampai kepada level dia profesor dan kelayakan dia, akademik dia dan sebagainya. Sebab tu begitulah juga kita. Kalau kita ni nak mempertikaikan Imam Asy-Syafi'i, mengatakan Imam Asy-Syafi'i buat dia kata mengambil hadis yang lemah itu dan ini, saya cadangkan dia kena ada level macam Imam Syafi'i barulah boleh. Kalau kita level kita macam saya ni Ustaz Cabuk, tiba-tiba saya nak mempertikaikan Imam Asy-Syafi'i, siapa aku dalam keadaan kita ni siapa kita? Sebab itu kita kena ada apa dia, tawadhu, ada rendah diri, ada sabar, ada zuhud, macam-macam dalam kehidupan kita. Sebab itu ditekankan oleh Tok Guru tu tadi, maknanya bagaimana yang ketiga, anak murid tidak sombong dan hendaklah merendah diri mengikut apa yang Tok Guru kata, selagi mana tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW. Sikit lagi hikmah atau ilmu pengetahuan adalah barang milik seseorang mukmin yang hilang. Dia harus memungutnya di mana saja dia temui dan merasa berbudi kepada orang lain yang menemui serta membawa barang itu kepadanya, siapapun dia. Al-hikmah dhalatul mu'min. Jadi maknanya hikmah itu, ilmu itu barang orang Islam, orang beriman yang hilang. Mana kita jumpa, kita ambil dia, kita pungut dia. Lalu inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Oleh sebab itu dikatakan ilmu jauh dari pelajar yang sombong seperti banjir jauh terhadap tempat yang tinggi. Ni cantik kiasannya. Tempat yang tinggi jarang ditimpa banjir sebab tempat tu tinggi daripada air, dia selamat. Kota tinggi, kota yang paling tinggi tapi banjir, faham? Maksudnya kota tu tak tinggi lah. Maknanya kalaulah orang itu dia sombong, ilmu tu jauh daripada dia. Ilmu tidak dekat dengan orang yang sombong. Walaupun ada kelulusan, nampak ada doktorat, ada PhD, letak A, masuk dalam Facebook, dia ada A, straight A, Dean List, anugerah dekan, aku pakar hadis. Ni pun ada juga penyakit, aku pakar hadis. Pakar hadis, Quran tak hafal. Syarat ulama' dulu, bila nak belajar 8 tahun dah hafal Quran. Dalam dada ada Quran 30 juzuk, ada hadis 300-400 ribu. Kita yang kata pakar hadis, dalam dada ada 10 hadis. Itu pun tengok handphone, bila handphone padam, habis semua hadis, semua hilang. Itu pun kata pakar hadis. Bawa bertenang tuan-tuan, bawa bertenang, jangan ada begitu. Ilmu tidak akan diperolehi kecuali dengan sikap tawaduk dan mendengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Surah Qaf ayat 37 tu yang saya cari tadi, nak mengesahkan betul ke ayat itu. Tu dia ayat ke berapa? Ayat ke-37 surahnya, 37 betul, surah Qaf. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahidun. Wa huwa syahidun. Tengok ilmu tidak akan diperolehi kecuali dengan sikap tawaduk dan mendengar Allah. Dan mendengar, satu sifat dia sikap tawaduk, yang dipanggil qalbun. Allah sentuh tentang kana lahu qalbun. Bagi orang yang ada hati yang rendah diri, hati yang tawaduk, hati yang merendah tu, merendah je.
Kan, orang dia merendah, dia humble, orang dia. Yang kedua, au al-qasam'ah, dan mendengar. Dua perkara. Satu hati yang rendah diri, yang tawaduk. Satu hati yang lepas tu telinga yang mendengar. Telinga yang boleh mendengar, yang boleh mendengar arahan, yang boleh mendengar perintah, yang bukan suka rebel, suka membantah, suka melawan. Orang-orang macam ni dia jauh daripada apa dia? Kasih sayang guru dia. Jauh. Cuba tengok Wasil bin Atta. Wasil bin Atta. Tuan-tuan kenal Wasil bin Atta? Wasil bin Atta ni pengasas Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah datang dari perkataan i'tazalah. Dulu dia ni anak murid Imam Hasan Al-Basri. Tuan-tuan faham tak Imam Hasan Al-Basri ni siapa? Tok guru besar dekat Basrah. Dan dia ni tabi'in. Orang yang jumpa sahabat Nabi tetapi tak berjumpa Nabi, meninggal atas Islam, itu tabi'in. Lalu Imam Hasan Al-Basri ni tabi'in. Dia tok guru besar, tuan-tuan. Banyak jumpa sahabat Nabi. Dan sahabat yang dijumpa tu pernah jumpa Nabi. Kita dengan Nabi berapa jauh dah Nabi tinggalkan kita. Dalam keadaan dia ni alim besar dan orang belajar dengan dia dekat Basrah, dekat Iraq. Jadi antara salah seorang anak murid dia nama dia Wasil bin Atta. Wasil bin Atta ni alim, anak murid dia yang cerdik. Cerdik. Tetapi apa yang terjadi kepada Wasil bin Atta? Akhirnya sesat. Wasil bin Atta dia keluar daripada halaqah Hasan Al-Basri. Akhirnya dia buat satu mazhab baru dalam akidah. Bukan dalam fiqh, dalam akidah, namanya Mu'tazilah. Yang mana Mu'tazilah itu terkeluar daripada aliran akidah ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya dia termasuk dalam jamaah firqah yang sesat. Kita ada Mu'tazilah, kita ada Jabariyah, kita ada Murji'ah, kita ada Qadariyah. Semua firqah-firqah ini sesat. Sebab itu kalau kita rasa dengan sebab ilmu, kita banyak ilmu, kita faham petunjuk, maknanya tidak. Kadang-kadang Allah bagi petunjuk kepada orang yang tak ada ilmu, tetapi dia pergi sembahyang, tetapi sebab dia ada hati. Ada dua syarat kat sini, lahu qalbun au alqasam'a. Iaitu pertama, dia ada hati yang rendah diri, yang tawaduk. Yang kedua, dia mendengar perintah. Dia boleh ikut perintah, dia tidak sombong. Orang ini akan dapat ilmu. Allahu Akbar. Memiliki hati bererti menerima ilmu dengan faham. Namun kemampuan memahami itu tidak banyak membantunya kecuali jika dia menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan dengan sepenuh hati untuk menerima setiap ilmu yang disampaikan kepadanya dengan penuh penumpuan yang baik, tawaduk, syukur, gembira dan menerima anugerah. Dan sebab tu bila mana kita ini di antara panca indera yang paling penting telinga. Sebab tu kita lahir telinga dengar dulu. Sebab telinga dalam perut dah dengar dah. Sebab tu baby bila masuk roh dalam perut, dia dah dengar apa mak dia buat, apa ayah dia buat. Mak dia sedang baca Quran, mak dia sedang selawat, kan? Mak dia sedang buat apa? Mak dia sedang karaoke, cencoke, cengkodok, ulat bulu dan sebagainya. Dia tahu. Sebab tu kadang-kadang hari ni bila anak kita lahir, apa ayah buat? Ayah azan. Ayah azan. Berapa ramai orang anak lahir dia tak azan dekat telinga anak dia. Sedangkan telinga sudah mula berfungsi. Sebab tu orang yang buta, dia dapat petunjuk. Dia boleh hafal Quran, dia boleh pergi masjid. Tapi orang yang mata dia celak tetapi tidak mendengar. Sebab tu bila mari surah apa tu? Surah At-Tahrim tak suratul Mulk, surah Tabarakalladzi. Dia kata lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Penduduk neraka sa'ir kata, wahai Allah, kalau dulu aku kat dunia mendengar dan aku berfikir, aku tak masuk neraka sa'ir. Disebut tentang perkataan kalau dekat dunia kami mendengar. Dia tak sebut melihat, dia sebut mendengar. Maksudnya di sini dia sebut betapa pentingnya pendengaran ini dalam menyokong mendapat hidayah dan petunjuk, dan pendengaran itu lebih penting daripada penglihatan. Tu dia cerita dia. Faham deh? Jadi dengan itu menyebabkan dia dapat petunjuk Allah. Dengan sebab dia ada pendengaran, dia dengar dan dia taat, menjadi orang yang hebat. Sebab itu ramai orang hafal Quran walaupun dia buta.
ramai. Dan menarik lagi, saya tanya sahabat-sahabat yang buta yang hafal Quran, dia ada braille. Braille untuk orang buta, Quran harga dia 2,300 lebih kurang. Tetapi saya tengok, saya punya kawan-kawan masa belajar dulu dengan tok guru saya, dia tak pakai braille, dia tak pegang macam ni, tetapi dia hanya mendengar saja. Orang bacakan Al-Baqarah, yang lebih menarik, baca sekali je, dia dengar, dia terus hafal dengan hanya mendengar, walaupun penglihatan tak ada. Itu pentingnya kekuatan di sini. Sebab tu orang yang mendengar, insya-Allah orang itu akan dapat petunjuk walaupun matanya buta. Tetapi kalau matanya celik, dia tidak mendengar perintah Allah, tidak mendengar akan ayat-ayat Allah, dia menjadi orang yang sesat. Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah SWT meredainya, berkata termasuk hak-hak seorang guru adalah kamu tidak banyak bertanya kepadanya, tidak meminta jawapan yang menyusahkannya, tidak mendesaknya jika dia sedang malas. Nampak? Jika dia sedang malas, dia guru ni, dia manusia. Ketika mana dia sedang malas dan tidak menarik bajunya jika dia hendak berganjak, jangan engkau sebarkan rahsianya, jangan kau umpat seseorang di hadapannya, jangan kau cari-cari kesalahannya. Guru ni manusia. Kita cari aib dia, kita buka dia punya aib-aib dia, buat apa? Itu bukan akhlak seorang pelajar. Jangan maksa dia, jangan mendesak dia, jangan bagi soalan-soalan untuk menganiaya dia. Ada orang dia belajar, dia nak test guru ni tahu tak tahu. Dia dah siap dah soalan-soalan untuk kenakan guru tersebut. Allahu Akbar. Niat pun dah tak betul belajar. Sebab tu kalau kita lebih tahu, kita lah mengajar. Buat apa kita belajar? Nak sebutnya, kalau itulah adabnya. Tetapi jangan kita paksa dia. Terkadang dia sakit, terkadang dia malas. Saya pergi ke Kelantan, dah janji dah dengan seorang guru nak jumpa. Tapi bila saya sampai Kelantan, sahabat-sahabat, dia tak boleh nak jumpa. Bila saya tanya dia punya PA, dia sedang tidur. Saya telefon 2 kali, dia sedang tidur. Saya telefon 3 kali pun dia sedang tidur. Jadi saya buat apa tuan-tuan? Saya baliklah KL. Lain kali datanglah lagi. Bukan kita nak kira kita datang jauh ke dekat dah. Nak sebutnya, ketika itu dia sedang berehat. Itu masa rehat dia. Kita ni sebagai anak murid, menghormatilah. Menghormatilah dia. Dia juga manusia, dia perlu tidur, dia perlu rehat, dia kan sakit, kita raikan dia. Dan guru kita tidak maksum, dia manusia. Tapi jangan kita mencari aib-aibnya untuk kita sebarkan. Itu bukan akhlak seorang murid. Hormatilah dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tinggi selama dia menunaikan perintah Allah. Jangan duduk di depannya jika dia memerlukan sesuatu. Segeralah berkhidmat memenuhi keperluannya sebelum orang lain mendahului kamu. Allahu Akbar. Tengok adab yang cukup payah nak kita lakukan. Sebab itu berbezanya pengajian pondok style orang lama dengan sistem pengajian baru pada hari ini. Tidak sama sahabat-sahabat. Tidak sama. Sebab apa? Penekanan akhlak itu. Penekanan akhlak. Sebab itu hidupnya, mujahadahnya bersama guru dalam keadaan kita belajar tak sama. Sebab tu kita cuba tengok orang belajar universiti. Kita pun daripada sistem universiti. Dan kita juga pernah duduk kat pondok. Pernah duduk kat pondok, bersila di hadapan tok guru. Kita duduk depan dia, duduk berhari-hari, berselingkuh sampai kebah-kebah ni kaki, lutut. Nak sebutnya berbeza. Tengok budak-budak yang masuk sistem moden ni universiti, ambil berapa subjek, masuk. Kalau nak masuk kelas, masuk. Tak masuk, tak apa. Berbeza dengan sistem pondok, sistem Dioban. Kita berhadapan dengan guru, bertalaki dengan guru, tengok muka guru, keadaan guru, buka kitab, kita tanya, guru jawab, guru tanya, kita jawab, kita buat catatan dalam keadaan kita bersama, solat dengan guru, makan dengan guru. Keadaan ini tak mungkin serupa dengan kita berjarak dengan guru. Sebab itu ini kaedah yang diajarkan oleh Allah. Yang saya sebutkan semalam macam mana Rasulullah dengan Jibril. Bagaimana Jibril datang bertanya pada Nabi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang kiamat. Dalam keadaan bagaimana kaedah penampilan Jibril, cara duduk Jibril dekat dengan Nabi,
tangan je letak atas peha Nabi, rapatnya, mesranya dengan seorang guru. Subhanallah. Ini yang kita kena faham, yang perlu kita terapkan dalam hidup anak kita, kan? Sebab tu kita ni secara common sense lah, cara mudahnya kita nampak tok guru haus, sebelum dia minta bawakan air, kan? Benda ni sudah hilang sekarang. Saya ingat kalau dulu dekat kampung, kita belajar Quran, mak kita ajar Quran, kemudian dia hantar kita ke rumah orang lain untuk kita belajar Quran. Kadang-kadang orang yang dihantar tu bukanlah pakar taranum pun, bukan pakar qiraat pun, bukan dia pakar tajwid pun, dia pun biasa-biasa saja. Tetapi dalam kampung kita ada orang itu diangkat oleh masyarakat sebagai guru, dan dia mengajar benda yang baik, Quran. Paginya menoreh getah, malamnya mengajar Quran. Saya masih ingat lagi. Kalau kami khatam Quran, mak pun susah, mak pun miskin, tapi dia buatkan pulut kuning, dia buatkan kari ayam, gulai, dia hantar kepada tok guru. Lepas habis baca Quran malam tu, pakak-pakak makan ramai-ramai. Jadi maksud saya di sini ialah bagaimana keadaan ini yang kita lihat, kita menghormati guru. Kalau ada pisang kat rumah tu, ada setandan pisang, yang paling besar tu, yang pangkal tu akan kita beri pada tok guru. Kalau ada daging batang pinang tu kita sembelih lembu, yang tu untuk tok guru. Nak sebutnya, walaupun dia tu bukan apa-apa, tak ada diploma, tak ada degree, tak ada master, tidak ada PhD, namun dia guru Quran kita. Kita muliakan dia. Ini cara orang dulu mendidik. Hatta mak kami bila hantar kami ngaji Quran, dia pesan, kalau nakal ni rotan saja anak dia. Anak ni rotan saja. Nak sebutnya betapa dia menekankan adab itu dalam kehidupan. Sebab itu benda ini orang-orang dulu, saya nak sebut, walaupun mereka itu tak belajar tinggi, tetapi mereka praktikal. Kalau duduk tu, subhanallah, dia ajar kita orang tua, dekat kepala meja itu ayah. Kita perhatikan cara orang dulu mendidik anak. Kalau minum pagi, air panas, ada cawan, ada piring. Kalau air sejuk, gelas, letak dalam gelas. Dalam keadaan kalau ayah mula makan, baru mula makan. Ayah tak start, jangan makan. Nak makan ada baca doa. Dalam keadaan makan tu macam mana, lepas makan tu macam mana, diajarkan oleh orang-orang tua dulu. Subhanallah. Lalu kita mengambil keadaan-keadaan ini merupakan adab, bila mana kita belajar. Sebab itu keberkatan itu datang, keberkatan itu datang. Kita tengok tok guru jalan kaki, apa kita fikir tok guru perlukan motor, macam tok guru saya dekat Muar tu, dia naik motor jatuh masuk dalam parit sebab nak pergi masjid, masuk dalam parit. Dia tak boleh naik motor yang biasa, kita beli yang roda 3 untuk dia mudah dia berjalan. Umur 94 tahun tok guru, tuan guru Haji Asbullah Saleh, tapi masih lagi mengajar. Subhanallah. Banyak ilmunya, banyak yang dia ajar pada kami. Tapi nak sebut, kita ni sebagai anak murid kena memahami keadaan guru. Bukan macam tuan-tuan saya pun, kita ada tok guru kita tengok macam mana dia, dan sebab itu kita menyantuni tok guru ini, kerana orang ini sangat berkat dalam kehidupan. Kita ambil keberkatan dia. Boleh tuan-tuan? Minta maaf terkasar bahasa dan lebih masa. Saya pun pukul 2 ni ada program lagi. Pukul 2 ni ada program lagi, live. Jadi hari ni bateri nak habis. Tak dapat nak lama. Jadi siapa-siapa yang rasa nak berkongsi dengan apa yang saya sharekan tu tadi dalam page Gay Ustaz, dalam Facebook saya pun ada sumbangan untuk sekolah madrasah saya yang sedang saya proses nak membinanya dekat Pulau Indah. Semoga Pulau Indah seindah namanya, insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah pada kami dengan apa yang Kau ajar pada kami. Ajarlah pada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa ya Allah suami kami, isteri kami, adik-beradik kami, sahabat jiran-jiran kami. Ampunkan dosa tok-tok guru kami, para alim ulama kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya bersiaran dekat office geng Ustaz.
dekat jalan dengan jalan apa, jalan 6, jalan 6, nombor 302, Jalan Permata 6, Taman Permata, Hulu Kelang. Kami sewa satu bilik je lah, bukan satu bangunan, satu bilik saja kami sewa untuk operasi geng ustaz, kan. Untuk saya bersama dengan usaha kerja saya, saudara Lut, saudara Lut. Jadi kita office kecil je, dekat sini lah kita beroperasi. Yang tuan-tuan tengok nampak macam-macam program, kita punya pejabat kecil ni je, kan. Mudah-mudahan yang kecil ni Allah berkati, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.